Assalamualaikum. Hari ini kita akan sambung topik seterusnya 2.2.3 menentu dan menjelaskan penyelesaian yang mungkin bagi persamaan linear dua pemboleh ubah. Okey, baik. Macam topik sebelum ni, kamu dah belajar kan? Macam mana kita nak cari nilai satu pemboleh ubah apabila diberi nilai pemboleh ubah yang lain. Okey, maksudnya sebelum ni kita boleh dapatkan Y, contohnya Y, pemboleh ubah Y apabila diberi nilai bagi pemboleh ubah X. Tapi untuk subtopik ni adalah, okey, andaikan dua-dua pemboleh ubah tu tidak diberikan. Macam mana kita nak dapatkan nilai bagi kedua-dua pemboleh ubah tersebut? Jadi cikgu bagi satu contoh situasi yang mana dalam satu bekas ada 7 biji guli. Okey, iaitu yang berwarna merah dan juga yang berwarna biru. Tapi persoalannya sekarang ialah berapa biji gula berwarna biru dan berapa bijikah guli yang berwarna merah. Sebab kita tak state pun, tak nyatakan pun mana-mana nilai yang fix antara warna biru dan warna merah. Jadi macam mana kita nak buat? Okey, jadi kita boleh buat sebagai pelbagai andaian. Okey, kita katakanlah, okey, dalam 7 biji guli biru, okey, mungkin ada 1 biji guli biru. Okey, dan juga 6 biji guli merah. Ataupun dalam satu bekas tersebut mempunyai 2 biji guli biru dan 5 biji guli merah. Okey, mungkin juga terdapatnya 3 biji guli biru, 4 biji guli merah. Okey, banyak dia punya kemungkinan. Sebab itulah, okey, dalam satu topik kali ini kita boleh katakan suatu persamaan linear dalam dua pemboleh ubah mempunyai banyak pasangan penyelesaian yang mungkin. Macam kita tengok tadi kan, guli biru, guli merah. Ini adalah penyelesaian yang pertama. Okey, 2 biji guli biru, 5 biji guli merah. Ini ada penyelesaian yang kedua. 3 biji guli biru, 4 biji guli merah. Ini adalah penyelesaian yang ketiga. Ada banyak penyelesaiannya. Okey, jika dia tidak memberi sebarang nilai pada satu pemboleh ubah. Okey, okey, contoh yang pertama. Okey, diberi persamaan linear 2x tambah y sama dengan 8. Okey, dia suruh mencari nilai x dan juga nilai y. Tapi dia tak bagi tahu pun nilai bagi mana-mana pemboleh ubah. Dia tak bagi tahu langsung. Jadi kita kena cari kemungkinan, okey, nilai x dan nilai y dalam persamaan linear ini. Jadi macam mana kita nak buat? Kita boleh tulis apabila x sama dengan kosong. Okey, jadi kita andaikan yang pertama, x sama dengan kosong. Jadi y sama dengan berapa? Jadi okey, x sama kosong ni kita masukkan dekat dalam persamaan linear ni. Jadi 2. Okay, kita masukkan kosong ke dalam X. Jadi kosong. Tulis balik. Tambah Y sama dengan 8. Okey, 2 darab kosong kita akan dapat kosong. Tambah Y sama dengan 8. Okey, jadi kosong tambah Y sama dengan 8. Okey, jadi kemungkinannya kita boleh dapat kalau X sama kosong, Y dia akan samakan dengan 8. Okey, jadi kalau dapat soalan macam ni, kita kena buat sekurang-kurangnya 2 lah. Kita kena buat 2.
andaian. Okey, satu lagi apabila X sama dengan kosong. Okey, satu kita boleh buat apabila X sama dengan 1. Okey, apabila X sama dengan 1, jadi okey, 1 ni kita kena bawa masuk dalam persamaan linear kita. Jadi 2, okey, masukkan X1 dalam X1. Okey, yang lain kita tambah macam biasalah. Tambah Y sama dengan 8. Okey, 2 darab 1 kita akan dapat 2 tambah Y sama dengan 8. Okey, jadi apa yang harus kita buat kat sini? Kita nak Y kan? Jadi 2 kena buat apa? Ya, 2 kita kena bawa pindah ke sebelah kanan. Buat pindah 2 ke sebelah kanan. Jadi kita akan tulis Y sama dengan 8. Okey, sini positif 2. Kita bawa ke kanan, dia akan jadi negatif 2. Kan? Okey, jadi jawapannya adalah Y sama dengan 8 tolak 2, 6. Okey, jadi apabila X sama dengan 1, Y dia akan jadi sama dengan 6. Okey, nah? Contoh 2. 3P tolak 5Q sama dengan 10. Jadi kita kena cari penyelesaian yang mungkin bagi persamaan algebra ini, persamaan linear ini. Okey, jadinya kita buat apabila P, sebab kat sini P dia kan sama dengan 0. Jadi berapa Q kita? Okey, jadi kosong ni kita akan masuk dalam P ni lah. Jadi 3, 3P. Okey, P tu kosong. Kita tulis kosong kat sini. Okey, baik. Tolak 5Q sama dengan 10 kan? Okey, 3 darab kosong kita akan dapat sini. 3 darab kosong kita akan dapat 0. Okey, tolak 5Q sama dengan 10. Okey, jadi kat sini kita akan dapat 5Q lah sama dengan 10. Okey, jadi kita nak Q kat sini. Kita nak nilai Q. Jadi, negatif 5 ni kena buat apa? Ya, kita kena pindahkan ke sebelah kanan. Okey, kat sini, ini adalah operasi darab kan? Jadi, kalau negatif 5, kita nak pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi operasi, operasi bahagi. Jadi, 10 per negatif 5. Okey, nah. Jadi, 10 per negatif 5, kamu akan dapat negatif 2. Okey, ini penyelesaian yang pertama lah. Apabila P sama dengan 0, Q dia akan sama negatif 2. Okey, kita akan cuba buat yang kedua pula. Penyelesaian yang mungkin. Yang kedua. Okey, apabila P sama dengan 1. Jadi, berapakah Q kita? Okey, jadi kita tulis balik kat sini persamaan linear kita. Okey, 3. Okey, P sama dengan 1. Kita masukkan nilai 1 ke dalam P. Jadi, 3 darab 1. Okey, tolak 5Q sama dengan 10. Kan? Okey, 3 darab 1 kamu akan dapat 3. Tolak 5Q sama dengan 10. Okey, jadi okey, kita pindahkan 3 ni. Sebab kita nak 5Q kan. Okey, kita nak Q kat sini. Jadi 3 kita kena pindahkan sebelah kanan. Jadi macam mana nak tulis? Kita tulis balik. Negatif 5Q sama dengan 10. Okey, ni positif 3. Kita pindahkan sebelah kanan. Dia akan jadi negatif 3. Okey, nah.
Okey, jadi negatif 5Q sama dengan 10 tolak 3, 7. Okey, jadi kita nak nilai Q kan. Jadi negatif 5 ni kita kena pindah ke sebelah kanan. Okey, Q. Negatif 5 pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi bahagi. Okay, jadi 7 per negatif 5. Okey, ini jawapan dia. Jadi apabila P sama dengan 1, Q akan sama dengan 7 per negatif 5. Okey, nah. Okay. Di kelas, apabila soalan diminta untuk kamu menentukan dan menyelesaikan yang mungkin bagi persamaan linear dua pemulih ubah macam ni kan. Okey, dia bagi satu persamaan linear dua pemulih ubah tanpa ada mana-mana nilai bagi pemulih ubah tersebut. Kamu kena buat sekurang-kurangnya dua kemungkinan. Nah, kena buat macam ni lah. Okey, itu saja. Jadi untuk tingkatkan kamu punya kemahiran, okey, jadi dalam muka surat 9 pada modul kamu, okey, buat latihan 2.2.3 lah. Menentu dan menyelesaikan penyelesaian yang mungkin bagi persamaan linear dalam dua pemulih ubah. Okey, muka surat 9. Okey, kat sini ada juga dia punya soalan ada 3 saja. Dekat muka surat 10 juga. Okey nah. Okey, seterusnya kita akan masuk subtopik yang baru iaitu 2.3 persamaan linear serentak. Okey, dalam persamaan linear serentak ni kita akan belajar 3 perkara ni. Okey nah. Okey, perkara pertama yang kamu perlu tahu adalah bila dikatakan persamaan linear serentak, dia akan melibatkan dua persamaan linear. Macam sebelum ni kamu buat soalan melibatkan satu persamaan linear saja kan. Okey, untuk persamaan linear serentak dia ada dua persamaan linear. Okey. Seterusnya yang kedua adalah membentuk persamaan linear serentak berdasarkan situasi. Okey, yang ni kita akan belajar kali ni lah pada hari ini. Okey. Okey, dalam satu situasi dia akan minta untuk mencari persamaan linear serentak. Maksudnya kamu kena cari dua persamaan linear lah. Okey, seterusnya nombor 3 mencari nilai pemboleh ubah. Okey, ada dua kaedah yang kamu akan belajar iaitu penggantian dan penghapusan. Okey, yang ni kita akan belajar pada next class lah. Untuk hari ni kita akan belajar yang nombor 2 ni. Membentuk persamaan linear serentak berdasarkan situasi. Okey, jadi 2.3.1 membentuk persamaan linear serentak berdasarkan situasi harian. Jadi kalau soalan macam ni biasanya, okey, dalam satu soalan yang melibatkan situasi, kamu kena bawa keluarkan persamaan linear. Okey, sama saja macam soalan sebelum ini. Jadi dalam soalan seperti ni kamu kena baca satu-satulah ayat per ayat dia. Okey nah. Okey. Jadi contoh 1, jumlah pelajar lelaki dan perempuan di sebuah bas ialah 30 orang. Okay, bilangan pelajar lelaki adalah 2 kali ganda bilangan pelajar perempuan. Bentuk persamaan linear serentak berdasarkan situasi yang diberi. Okey, kalau dalam soalan ni kamu boleh lihatlah. Okey, dia cakap pasal bilangan pelajar lelaki dan juga pelajar perempuan. Okey, perkara yang pertama kamu kena labelkan dia dulu dalam bentuk pemboleh ubah. Macam cikgu buat macam ni. Katakan X sebagai bilangan pelajar lelaki. Y sebagai bilangan pelajar
perempuan. Okey, kita kena labelkan dulu dia sebagai pemulih ubah. Kalau pemulih ubah ni tak semestinya X dan Y. Boleh juga kalau kamu nak guna huruf-huruf yang lain. Jadi, kita tengok soalan. Okey, lepas tu, dah label, kita tengok soalan lah. Okey, jadi dia cakap kat sini, jumlah pelajar lelaki dan pelajar perempuan di sebuah bas ialah 30 orang. Okey, itu adalah keyword kita yang pertama. Okey, nah. Jadi, okey. Pelajar lelaki kita katakan dia sebagai X. Okey, pelajar perempuan kita labelkan dia sebagai Y. Okey. Dia ada dan kat sini. Okey, biasa dan ni dia mewakili apa? Ya, operasi tambah. Okey, jadi kat sini kita ada satu persamaan iaitu X tambah Y sama dengan 30. Okey, ini adalah persamaan kita yang pertama. Okey, nah. Jumlah pelajar lelaki dan pelajar perempuan di sebuah bas ialah 30 orang. Okey, nah. Jadi, X tambah Y sama dengan 30. Okey, ini persamaan kita yang pertama. Okey, seterusnya, bilangan pelajar lelaki adalah 2 kali ganda bilangan pelajar perempuan. Okey, ini adalah keyword yang kedua. Okey, nah, kita tengok balik. Bilangan pelajar lelaki iaitu X lah. Okey, sini X. Adalah 2 kali ganda bilangan pelajar perempuan. Okey, 2 darab. Kalau ganda maksud dia darab. Okey, bilangan pelajar perempuan Y. Betul tak? Okey, maksudnya kat sini, okey, dia cakap pelajar lelaki tu ada 2 kali lebih banyak daripada pelajar perempuan. Okey, jadi kat sini merupakan kita punya satu lagi persamaan linear. Jadi kita boleh cakap lah X sama dengan 2Y. Bilangan pelajar lelaki adalah 2 kali ganda bilangan pelajar perempuan. Okey, ini adalah persamaan linear kita yang kedua. Okey, itu saja. Okay, kita pergi pada contoh 2 pula. Okey, dalam sebuah kotak terdapat 24 botol minuman perisa apel dan anggur. Harga sebotol minuman berperisa apel ialah RM3 dan harga sebotol minuman berperisa anggur adalah RM2. Diberi minuman bagi kotak itu RM58. Hasilkan 2 persamaan linear berdasarkan situasi di atas. Kalau kamu perasan, dekat soalan ni dia cakap pasal minuman, botol minuman berperisa apel dan anggur. Okey, jadi macam mana kita nak buat dia punya pemulih ubah? Ya, kita akan wakilkan dia dengan pemulih ubah. Okey, contohnya cikgu katakan P sebagai bilangan minuman perisa apel. Okey, Q sebagai bilangan minuman perisa anggur. Okey. Sebab apa cikgu kata bilangan? Sebab dia kata dalam sebuah kotak tu ada 24 minuman berperisa apel dan anggur. Jadi kita assume dia sebagai bilangan lah. Okey, nah. Okey, jadi kita nak cari persamaan kita kan. 2 persamaan linear kita. Okey. Jadi kita boleh baca balik soalan, kita buat keluarkan point dia lah. Okey, baik. Okey, kita baca dari awal. Okey, dalam sebuah kotak terdapat 24 botol minuman perisa apel dan anggur. Okey, ini adalah poin yang pertama. Okey.
Okey, yang mana? Okey, dua-dua perisa ni kan. Okey, yang mana perisa apple, bilangan minuman apple, kita labelkan dia sebagai P. Okey. Manakala anggur kita labelkan sebagai Q. Okey, dan maksudnya adalah operasi tambah. Jadi P tambah Q, kita akan dapat 24. Okey, itu adalah kita punya persamaan yang pertama. Okey, baik. Seterusnya, harga sebotol minuman perisa apple adalah RM3 dan harga sebotol minuman berperisa anggur adalah RM2. Okey, kalau yang ni adalah isi yang kita boleh guna pakailah. Okey, jadi okey. Minuman berperisa apple kita wakilkan dia sebagai P kan tadi. Okey. Jadi yang ni dia punya harga. Okey. Harga sebotol minuman berperisa anggur adalah kita labelkan sebagai Q. Okey, macam mana kita nak tulis? Okey, jadi harga apple ni adalah RM3. Yang mana P ni kita tak tahu pun bilangan dia. Jadi kita boleh tulis sebagai 3P. Okey, tambah. Okey, kat sini harga anggur adalah RM2. Jadi 2Q. Okey, sama dengan. Kita tak tahu nak sama dengan apa kan? Kita baca balik. Ayat seterusnya. Diberi harga minuman bagi kotak itu adalah RM58. Maksudnya harga satu kotak tu harga dia RM58. Ni 24 botol air ni harga dia RM58. Jadi kita boleh tulislah kat sini 58. Jadi ini adalah persamaan kita yang kedua. Okey nak? Itu saja jawapan dia. Okey, contoh 3. Rohana membeli 2 batang aiskrim dan 3 paket gula-gula dengan harga RM22. Okey, jadi Sally membeli 3 batang aiskrim yang sama dengan 4 paket gula-gula yang sama dengan harga RM32. Okey, tuliskan persamaan linear serentak dari masalah di atas, dari maklumat di atas. Okey, jadi kita nak tulis yang macam mana? Okey, kita akan tulis katakan. Okey, berdasarkan yang kamu baca sebenarnya, okey, apa yang kita nak wakilkan dalam pembeli ubah? Rohana dengan Sally ke? Bukan kan? Kita kena wakilkan dia sebagai batang aiskrim dan juga paket gula. Kita nak tengok sebab kita tak tahu pun berapa batang, kita tak tahu pun berapa ringgit aiskrim dan juga paket gula-gula yang telah dibeli Rohana dan Sally. Itu yang kita nak tahu. Jadi itulah yang kita kena wakilkan sebagai pemboleh ubah. Jadi cikgu buat katakan A sebagai bilangan batang aiskrim. B sebagai bilangan paket gula-gula. Okey. Lepas tu kita kena cari dia punya persamaan linear lah. Okey, jadi persamaan linear pertama kita akan tengok balik soalan. Okey, Rohana membeli 2 batang aiskrim dan 3 paket gula-gula dengan harga RM22. Okey, ini isi yang kita yang pertama. Okey, membeli 2 batang aiskrim. Okey, bilangan batang aiskrim kita labelkan dia sebagai A. Okey, ini 2A. Tu satu lagi
3 paket gula. Jadi B sebagai bilangan paket gula-gula. Kita labelkan dia sebagai B. Okey, jadi dengan harga RM22. Jadi dia akan sama dengan RM22 lah. Jadi persamaan kita yang pertama adalah 2A tambah 3B sama dengan 22. Ini persamaan linear yang pertama. Okey, seterusnya. Baca balik ayat yang kedua. Sally membeli 3 batang aiskrim yang sama dengan paket gula-gula yang sama dengan harga RM32. Ini poin kita yang kedua. Okey, jadi 3 batang aiskrim. Batang aiskrim kita katakan sebagai A. Jadi sini A yang sama dengan 4 paket gula-gula. 4 paket gula-gula kita labelkan sebagai B dengan harga RM32. Okey, jadi persamaan kita yang kedua adalah 3A tambah 4B sama dengan RM32. Ini adalah persamaan kita yang kedua. Itu saja. Untuk tingkatkan kefahaman kamu mengenai membentuk persamaan linear serentak berdasarkan situasi harian, kamu boleh buka muka surat 10. Okey. Kat sini ada 3 soalan. Soalan 1, soalan 2, soalan 3. Okey boleh buat. Inilah. Okey, ni contoh ni adalah merupakan contoh 3 yang cikgu tunjuk tadi itulah. Okey kamu hanya buat soalan 1, soalan 2, soalan 3. Okey kelas, itu saja. Terima kasih.